A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sama-sama menjaga syukur kepada Ilahi. Pada malam ni masih kita lagi sama-sama diketemukan oleh Allah Ta'ala dalam majlis pengajian membaca tarikh Quran kita ni. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan semua dan juga kepada semua yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita sama-sama dapat menyambung lagi pelajaran ataupun bacaan Quran kita daripada Rasul yang kita sama-sama untuk pelajari ini. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama hadir ni dapat mendapat pahala dan juga dapat ganjaran pada kita membaca Quran, insyaAllah ya. Jadi sebelum kita sama mulakan, kita sama-sama awali majlis kita dengan baca umum kitab dan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. So ya, kita cuba ambil kertas yang dalam nota yang ada edarkan ni. Itu berkaitan dengan iaitu tajwid ya, bukan kita berkenaan tajwid ya. Itu dalam muka surat yang ada lambangkan X1X ya. Ini tentang bacaan izhar qamari ya. Jumpa tak dia? Izhar qamari ya. Izhar qamari ya. Baik, jumpa ya. Baik, berkenaan dengan izhar qamari ialah satu bacaan yang dikatakan ada huruf alif dan lam ya. Huruf alif dan lam ya. Qamari izhar, kita cuba takrifkan apa dia izhar tadi. Izhar qamari ialah bacaan yang terjadi pada lam ta'rifnya bertemu dengan salah satu pada huruf qamariyah ya. Maka bacaan huruf lam sakinah ya, maknanya lam tadi ada tanda mati atau tanda sakinah, hendaklah dibaca dengan jelas ya. Dalam kenyataan sini ialah huruf-huruf qamariyah ada 14 ya, ada 14 jenis ya. Mana ada 14 pada huruf alif hijaiyah. Huruf hijaiyah bahasa Arab ni ada 28 dan dijadikan sini adalah pembagian pada huruf izhar qamari ni ada 14 huruf. Seperti huruf ya, ha, waw, mim, kaf, qaf, fa, ghin, ain, kha dengan ha lagi, jim, ba dan hamzah. Itulah huruf-huruf izhar qamari ya. Izhar qamari sini mungkin kita kenal izhar qamari, ada dipanggil lagi iaitu alif lam qamariyah
ya. Dua nama tadi sama hukumnya dalam bacaan alif lam komariah ataupun izhar komari, ya. Baik, iaitu satu huruf yang maknanya dia berjumpa pada komariah, sebab kalau diberi makna izhar ialah jelas, komari ialah bulan, ya. Apabila timbul bulan, bintang tetap ada sinarannya, ya. Komari, izhar komari tadi maknanya timbulnya bulan, tetap bintang ada bersinar, ya. Itu makna kalau istilahnya dalam mendalamkan satu bacaan yang maknanya diizharkan ni, ada bulan barulah bintang pun nampak juga, ya. Dikatakan ta'rifnya tadilah mengenai ta'rif dengan komariah. Komariah bulan, iaitu dengan cara terang juga, mana ada terangnya bintang tadi sekiranya ada bulan yang timbul, ya. Jadi itulah kekuatan pada satu bulan tidak menyinari seperti matahari, ya. Kalau matahari timbul, dia punya bintang tak nampak. Itulah istilahnya dalam izhar tadi, ya. Baik, dalam izhar ni adalah seperti bacaannya dengan menyatakan satu bentuk lam tadi memang macam lam juga, tapi lam tadi disandarkan dengan ada alif di depan lam tadi, ya. Alif lam, ya. Dengan alif lam ni ada di atas huruf alif tadi ada dikatakan ada hamzah wasolnya, hamzah yang ada kepada sod, tapi tidak komplit, tidak lengkap sodnya tadi diletakkan kepala sodnya di atas huruf alif, ya, alif lam, ya. Jadi alif lam tadi menyatakan satu bacaan yang menjelaskan seperti, ya, sini tengok dia punya contoh, ya, di surah Al-Munafikun ayat 8, ya. Walillahil izzatu, ya. Apa yang dikatakan alif lam komarahnya ataupun izhar komari, ha bertemu dengan huruf lam bertanda sakinah lamnya dan hanya berbaris bawah. Jadi ada hamzah wasolnya, alif tadi dengan hamzah wasol tidak dikira dalam ejaannya atau tidak diambil ejaannya, cuma pada lam, ha dengan lam saja. Di sini pula lepas lam ada huruf apa? Huruf ain, kan? Ain. Ain itulah namanya atau dikatakan huruf komariahnya, ya. Alif, selepas alif lam tadi huruf komariahnya ialah ain. Itulah tidak dieja juga, tapi kerana dia menggunakan dua sinaran tadi atau bintang dan bulan, nampak bulan, nampak bintang, ya. Itu istilahnya, ya. Okey, ya, itu antara jenis dia kata izhar komari. Baik, insyaallah dalam saya terangkannya agak-agak tuan-tuan semua ada mungkin rasa faham atau tidak tentang izhar komari ini. Kita cuba sama-sama sharekan atau kita sama-sama dia punya penerangan tadi, kita faham tentang namanya hukum izhar komari ataupun alif lam komariah. Boleh di agak-agak sini ada yang bertanya, tak dulu. Kita bukan nak sekejap ataupun lama, tapi kalau kita bincang-bincangkan, mudah-mudahan lebih jelas lagi dan lebih kita tidak rasa was-was bacaan apa dia izhar komari. Sila bagi apa masa untuk sama-sama kita bincang-bincang sebelum kita nak baca Quran ni. Sebab kita ni kena pelajari juga tentang hukum-hukum dalam bacaan Quran ni yang kita kena ambil atau kena bawa dalam bacaannya atau tidak. Itulah dikatakan tajwid tadi, membina bacaan yang lebih sempurna ataupun elok. Tajwid maksudnya mengelokkan sebutan Quran tadi, ya. Sila, ada apa tak mungkin dari keadaan izhar komariah, ya. Izhar komari. Sebab kita kena jugalah, maknanya kita sebenarnya kalau mengikuti penerangan saja mungkin dapat, tapi sebenarnya kita ada nak bertanya, mungkin tak dapat bertanya, ataupun rasanya dah faham. Alhamdulillah kalau dah faham. Kalau belum, mungkin macam mana saya nak tanya. Contohlah, ya. Ini bukan kira kita
paksa siapa yang boleh tanya. Maknanya kita cubalah buka minda kita dalam pelajaran apapun. Maknanya kita kena ada pertanyaan ke, ada yang mungkin tak faham, kena ulang balik ke. Itulah kalau kita kelas macam ni sebenarnya itu ya. Bukan nak katakan kelas tajuk ni kadang-kadang orang tak ada. Tapi kerana ada, kita kena jugalah ambil sikit-sikit perhatian ya, untuk kita sama-sama menimba ilmu tentang ilmu Al-Quran ni. Selain kita baca, kena pelajari dia punya bacaan tadi macam mana, sama ada dengung, ifak ke, ataupun izhar, ataupun idgham. Itu apa maksudnya itulah. Jadi kita cuba sama-sama kita hindarkan daripada kesulitan kita untuk belajar Al-Quran ni. Kadang-kadang kita rasa segan nak tanya macam mana ya. Contoh ya. Jadi rasa kenapa ya? Itu je. Ada pertanyaan begitu tapi tak tahu macam mana nak kembangkan kita punya idea ataupun kita punya fikiran kita untuk menjelaskan satu-satu bacaan tadi ya. Sila kita bagi masa lagi untuk kita semua. Kalau dikatakan takrif tu memanglah alif lam komariah dipanggil komariah juga, tapi dipanggil izhar komari, alif lam komariah, izhar komari. Jadi kita confuse tak mana itu. Ada rasa apa? Kita rasa ini macam mana pula ada dua nama. Kalau diibaratkan dua nama, siapa-siapa tuan-tuan ada nama glamour tak kakak? Ada nama glamour tak? Tak ada ya? Bukan nama glamour untuk artis ke tidak? Memang panggilan. Di rumah kadang lain. Kalau nanti di tempat kerja ke, kawan jumpa, si Fulan, ini si Fulan, dan nama orangnya sama. Tapi dalam kita tajuk pun ada juga. Namanya sama, Komari. Sampai alif lam komariah. Kenapa ada alif lam komariah? Tetapi sekarang ni timbul izhar komari. Kenapa jadi izhar? Saya panggil alif lam komariah. Betul? Ada yang panggil komariah atau izhar komari atau alif lam komariah? Siapa yang setuju? Itu yang tanya. Kalau siapa yang setuju kita panggil alif lam komariah je. Ya. Setuju kalau panggil alif lam komariah? Alif lam komariah. Dia dua nama. Ya. Itu ya. Tapi nama yang kedua tak ada ya. Maknanya bukan kita rasa tersisih, tidak. Maknanya memang ada dua nama tadilah kita gunakan istilahnya izhar jelas. Komari tetap namanya bulan. Alif lam tetap sebab tulisan pada izhar komari ini ada alif dan lam. Hurufnya selepas alif lam tadi adalah huruf koma, dipanggil huruf komariah. Komariah huruf dia. Kalau alif lam disandarkan ada sebelum huruf-huruf komariah ada alif lam. Alif lam tadilah yang ditunjuk alif lam komariah. Selepas huruf alif lam diiringi dengan huruf-huruf komariah ni ada berapa? 14. Ya. Diambil pada huruf-huruf hijaiyah bahasa Arab yang mempunyai bilangannya 28 ataupun 29 tadi, dipecahkan, dibagi pada satu hukum alif lam komariah ni ambil 14 huruf. Nanti ada lagi 14 huruf lagi diambil huruf alif lam syamsiah ataupun juga dipanggil izhar komari atau idgham komariah. Idgham komari dia ada dua. Satu idgham komariah, idgham syamsiah, idgham syamsiah, dan satu lagi alif lam syamsiah. Itu dua nama juga. Satu kalau dipanggil izhar idgham syamsi ialah sama juga alif lam syamsiah. Kalau dipanggil izhar komari sama juga hukumnya alif lam komariah juga. Dua orang. Saya belajar alif lam komariah. Saya tak faham. Tapi kalau saya belajar izhar komari, dia faham. Jadi bahagiannya masing-masing. Mungkin sebelah sana dia panggil izhar komariah, dia panggil pahamnya izhar komariah. Tapi bila kita kumpulan sini tanya, saya faham tentang alif lam komariah. Jadi dua-dua tu
hukumnya sama. Jangan banyak bilangan lah, kita banyak kita nyatakan bilangan tadi. Contoh lagi kalau kita belajar tentang mat ya, kadang-kadang cakap saya belajar mat asli. Kawan kita pula cakap saya belajar mat tabi'i. Mana nak pakai itu? Mana nak pakai kata? Dua sama atau tidak? Sama juga. Cuma panggilannya namanya lain. Panggilan abang di dapur lain. Panggilan abang di depan lain. Contohlah ya. Itulah keadaan yang kita cuba menahduki kita punya nama-nama dalam bidang tajuk ni banyak. Cuma kadang-kadang kita rasa tak boleh. Tak sampai, tak tahu. Mungkin kita belum, bukan setahap kita makomnya tinggi tak tinggi. Maknanya kita belajar ni ada dia punya makomnya lah. Mungkin kita cuma tahu je satu huruf, satu hukum tadi tentang alif lam komariah ataupun izhar komari. Tapi bila kita panggil alif lam komariah tak faham atau tak tahu. Itulah dia punya nama je lain tapi sama dia punya hukumnya. Baik, salah ya. Jadi itulah ya, mudah-mudahan kalau tuan-tuan faham, kita sama-sama dapat meneliti bahagian-bahagian tajuk ni. Mudah-mudahan kita baca Quran pun dianggap dah kita betul, dan mudah-mudahan kita yakin bacaan tadi bacaan yang mesti kita kenal ya. Kenal bacaan, kenallah kita hukum tadi. Kalau kita cakap kenal Allah, tak kenal, kalau kenal Allah, kenallah diri kita ya. Kalau tak kenal Allah, siapa diri kita tak tahu, siapa yang mencipta kita pun tak tahu. Itulah keadaan yang kita kena kenal siapa kita, barulah kita kenal Allah. Baru kenal Allah, baru kita kenal kita ya. Kalau kita kenal kita tak kenal Allah, serugilah. Sekarang ini kita kenal hukum, kenal bacaannya ya. InsyaAllah ya. Baik, kita cuba teruskan apa ayat yang kita baca tadi. Surah Iqra dah ya pula. Dah. Lepas saya. Ya, Atin ya. Malam ni Atin. Iqra ya. Surah Iqra ya. Baik, insyaAllah kita cuba ya. Surah Al-A'laq. Surah yang pertama diterima oleh Nabi dalam wahyunya di Gua Hira ya. Nabi menerima wahyu yang pertama iaitu surah Al-Iqra. Cuba kita sama-sama baca. Baik, kita ayat ya, sebanyak itu 19 ayat ya, insyaallah ya. Baik, kita baca surah Al-A'laq ya. Itu namanya A'laq ialah segumpal darah ya. Baik. Semua ada ya, dah buka ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu
istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. InsyaAllah ya, kalau kita jumpa ada tanda macam kubah masjid ni yang bentuk seperti bentuk bawang ni, kubahnya tadi, ini adalah satu sujud, diarahkan kita sujud sajadah atau sujud tilawah dalam bentuk kita bersujud seperti solat juga ya. Kita ganti solat tadi, ganti sujud tadi, kita gunakan bacaan tasbih ya, sebanyak 3 kali ya. Setiap yang baca ataupun kita yang mendengar pun kena ikut serta ya. Sekiranya mungkin ada dalam kita belajar ataupun kita tadarus, itu yang kita nak sama-sama sujud ataupun sama-sama baca tasbih yang ada sampai mana tasbih ni untuk kedudukan subhanallah, kita baca dengan sebanyak 3 kali ya. InsyaAllah ya, itulah dalam Quran ni ada cuma ada 15 tempat ya, 15 tempat yang ada sujud ya. Jadi kita kena lakukanlah yang kita seperti engkar, iaitu seperti syaitan suruh sujud pada Nabi Adam, dia tak engkar, itulah keadaan itu. Jangan kita ikut macam itulah. Jadi Allah suruh kita buat satu perbuatan sujud menggantikan iaitu kita kesayangan dalam baca surut. Jadi untuk kita mengikut apa yang diperintahkan ya, insyaAllah. Baik, sila. Ya. Ya. Ya.
Ya, tapi tak payah. Kalau nak boleh, tapi sujud juga, tapi orang tadi terperanjat. Tak diberitahu nanti. Kena bagi tahu juga lah. Kalau ada, kena bagi tahu. Tapi boleh sujud. Tapi nanti kena sambung baca surah yang lain lah. Ya. Sambung lagi. Surah lain-lain lah. Kalau surah lain nak sambung lagi, nanti surah yang sama juga, nanti ada sujud lagi. Tak habis-habis. Itu ceritanya. Ya, ya. Jadi itulah ya. Kalau kita dah tahu nak sujud, sujudlah. Tapi kena nanti bangun lagi, kena baca surah lain lah. Contohlah. Ya. Ah, ya. Habis-habis nanti saya sujud saja. Tapi tak sujud pun tak apa. Tapi lepas tu kita kan sujud balik kan. Kita sujud dalam solat lagi. Itu je lah. Ya. Tak apa boleh. Ya. Baca surah ni pun boleh. Tapi tak payah sujud. Kita bahasa nak lepas rukuk, sujud kan. Tak apalah. Itu keadaan yang mungkin bukan diwajibkan. Tidak diwajibkan dalam rukun sembahyang. Sujud. Habiskan sujud tu. Bangun balik. Sambung surah sajadah yang selepas tu. Separuh lagi nanti kita rukuk biasalah, rukuk dan sujud, bangun untuk kali kedua, rukuk pertama, lepas tu tak payah sujud, lepas tu tak ada surah, tak ada sujud lagi kan. Mungkin surah lain kita bagi satu surah sajadah dua bahagian, satu rakaat pertama, satu rakaat kedua. Mungkin ada yang baca surah sajadah dengan surah Al-Insan, itu terpulang lah. Bagi dua pun boleh. Surah sajadah tadi bagi dua, sujud yang rakaat pertama tu ada sujud, dan sujud nanti bangun balik sambung bacaan selepas ayat ada sajadah tadi, ada surut sajadah, jadi kita sambung lah. Itu boleh lah ya, tak apa. Sebab tu ya, itu memang hujung dengan itu saya kalau kita solat ni dalam kerana isyak ni ada surah, ada sajadah, suratnya ada situ, sujud terus nanti bangun balik cari ayat lain lah, sambung balik. Boleh. Tapi itulah, jangan kita sambung bagi surah Iqra balik, nanti sujud balik, nanti sujud balik bila nak sujud aja tak habis sembahyangnya. InsyaAllah ya, itulah ya. Sikit kita nak dalam kita punya Quran ni begitulah. Ya, kita kena jalankan juga. Tapi kalau tak jalankan, itu pekerjaan sunat. Tak dituntut, tapi sunat itu memang dituntut sekiranya memang ada membaca surat tilawah ni, ada ruang kita sujud dan ruang kita bangun balik kemudian sambung lain ya. InsyaAllah ya. Ya memanglah nak baca surah ni pun boleh. Contohnya kita terus sujud, mana tanpa kita sujud sidadah tadi. Kalau baca lah. Tak dimestikan ya. InsyaAllah boleh ya. Faham ya? Ya dah, insyaAllah. Baik, sila siapa nak baca dulu sebelum isyak ni. Sila, siapa? Cubalah, kita nak, bukan nak suruh paksa kita semua boleh baca, bukan suruh baca, tidak. Siapa nak mencuba, kita. Sebab tu majlis-majlis majlis Al-Quran ni sebenarnya kita kena cubalah kita baca. Bukan kita rasa dah tahu ke belum tahu, tak kisah. Mana kita takut kita tegur dengan. Saya tak tegur macam mana pun. Cuma tegur yang mana yang salah itu saya tegur lah. Bukan kita nak cakap ini hari betul semua, kita tegur semua nak betul, tidak. Ini hari mungkin sikit teguran satu huruf. Besok lagi satu huruf. Lama-lama kumpul-kumpul huruf yang kita ditegur tadi, lama-lama baiklah bacanya ya. Jangan kita tegur sekaligus yang belajar tu mampus aku. Kena tegur satu orang sampai 10 minit baca contohlah. Tak, kawan tak dapat dia punya can pula. Tak, kau tak bagi can lah. Kau baca 15 minit, aku nak baca macam mana? Contohlah. Itulah. Mudah-mudahan lah kita sama-sama, jangan kita semua nak diborong ini, tidak. Maknanya satu huruf satu hari kita betul, besok lagi satu huruf kita betul lagi. Mudah-mudahan kita kumpul semuanya dah tahu hurufnya ya. Jangan bimbang lah. Jangan kita terus tasik salah baca, segan lah. Jangan segan. Ini Allah punya ayat, bukan saya punya ayat. Itulah kita nak ya. InsyaAllah, siapa nak dulu? Ya.
Ayo. Ain ya. Min 'alaq. Khalaqal. Hmm. Oke. Huruf yang qaf ni kokolah. Jadi kokolah yang di tengah ataupun di awal dia tidak iqa aja. Iqra, iqra di kokolah sugro. Ya. Iqra cukup. Baik. Ayo. Baik. Baik. Oke, ini satu namanya idgham bila gunnah. Jadi nun mati jumpa ra tidak boleh dengung, dipanjangkan atau dengung lah. Dia kena idgham kamil. Ya, idgham kamil itu maknanya dia terus baca pada ra tanpa huruf nun. Ar-ra'ahustaghna. Coba. Ar. Ayo. Baik. Baik. Ayo. Baik. Oke, kita cuba tengok satu huruf kaf ya. Tadi berarti mungkin kaf ada banyak, mungkin tak salah lah, tapi kekurangan hamsnya ya. Kita baca ara'aita in kadza kadza. In kurang dengungnya, kurang tebal lah, cuma in kalau kaf ya yang, kalau ni kaf in kadzaba. أرأيت إن كذب وتولى. Coba. Baik. Oke, bacaan Ifat Syafawi ya. Lam mati tidak ada tanda mati lamnya, baru selepas tu jumpa huruf ba. Dia macam bacaan iklab juga ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Iklab. Berarti macam bacaan iklab, tapi dia gunakan mim mati jumpa ba. Dia juga masukkan pada huruf ba tidak dipakai, masuk pada mim. Lam. Alam ya'lam. Contoh cuba. Baik. Okey. Bacaan ka'alla la illa sama dengan ar-ra'a tadi. Huruf idgham bila hina dua, ra dan lam. Nun mati jumpa lam atau tanwin pun digunakan bacaan jelas pada ataupun kamil ya. La illam kalla la illam kalla la illam yang. Tadi samalah, betul lah bacaan tadi, cuma saya terangkan sama hukum dengan nun mati dengan ra, nun mati jumpa loh lam ya. Bacaan bila guna. Okey, baca terus. Nah, siang. Baik. 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 Ayo. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Oke, siapa lagi? Dua, boleh. Baik. Oke, timbulkan lagi sedikit qalqalah. Iqra, iqra. Ya, ayo, ayo. Laqa juga. Laqa min alaqa. Ini tebik qalqalah akbar, qalqalah sugro apa? Kubro, ya. Alaqa. Kalau berlalu sambung terus mana alaqatin tanpa ada bacaan qalqalah. Alaqatin tidak timbul. Kalau terus. Kalau berhenti kena lam qaf mati di atas laqa, ya. Sekali khalaq. Baik. Iqra, iqra. Bis. Baik. Ayo. Ayo. Baik. Baik. In. Ayo. Abedan. Ayo. Au amal. Baik. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah kita bagi lama azan. Ya, boleh, boleh berhenti. Itu laluan sebenarnya jika tidak demikian dia nyatakan menolak. Tidak demikian. Ayo berhenti. Tidak diutamakan tapi elok juga berhenti untuk menyatakan satu yaitu makna tadi menyergah orang untuk mengingatkan itulah. Boleh berhenti. Elok berhentilah boleh. Ya, insyaallah.
Coba semua kamu insyaallah ya, kita dengar azan ya. Tapi kadang-kadang yang keliru ya, kadang azan ni bentuknya awal tinggi ya, kadang nanti bentuk keduanya rendah. Tapi ini bukan saya nak komplain tak ya, betul juga azannya. Azan tadi mulanya rendah, akhirnya tinggi. Nanti kan bila nak habis azannya, sebenarnya kalau diamati setiap azan tadi, bukan saya nak tegur ni, memang kena awal tinggi, keduanya rendah. Itu tabaqat namanya, tentang suara kita. Kena kawal. Nanti orang pelik bila tiba-tiba kita baca Allahu Akbar, nanti jadi mana yang azan yang kedua contoh tak apa, insyaallah ya. Jadi kita sama-sama pelajari lah apa yang makna kita, bukan salah, benda betul azan, tinggal tiba tiba masanya ada yang maknanya kita kena amati dari segi terpaksa saya tegur. Nanti kalau nanti orang cakap kenapa azan macam tu contoh ya, jadi orang terkejut ya. Itu dalam keadaan yang kita kena kenal lah tentang suara tadi, insyaallah ya. Baik tuan-tuan, sila nak sambung sini. Ayo. Holak ya. Baik. Kadang-kadang kita suara nak keluarkan agak sempit atau rasa kurang selesa. Jadi kita rasa nak sebut ikok ke ikora. Jadi kena cuba kita langgar sikit lah. Ikora, laju ke perlahan kita punya suara tak kisah. Asalkan ikora ada ike. Kalau ikora boleh. Itu bacaan yang lambat. Kalau cuma cepat ikora, kalau baca lambat ikora, ikora, betul lah. Cuma kita kadang terkejut macam mana baca lambat, baca perlahan. Itu namanya tabak apa, tentang kita punya martabat kelajuan bacaan tadi. Tapi betul ini dia cuma ikora, ikora bis laju. Kalau ikora macam kita baca jenis tahqiq lambat ya. Cuba terus. Khalaq, khalaq ya. Terus baik. Pak Pak Sapawi itu Pak Hakiki ya. Insa ya. Khalaqal insa, digarkan. Hmm. Akram, akram masuk mim. Gitu. Akram, rom tebal. Rom mim mati di atas rom itu. Iya. Terus. Oke. Baik. Baik. Panjang mat badal. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila lamnya panjang. Lamnya panjang, dua rakaat. Inna ila rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Kan dulu sebenarnya. Kan dulu baru ruj'. Ya. Karruj'a. Sempurnakan bunyi kar dulu baru ruj'.
Karruj. Yang karuja temu. Karruj'a. Coba mulakan. Ar-ra'a. Ah, inna ila rabbika ruj'a. Bunyi kar dulu ruj. Bunyi kar dulu. Kar dulu ruj. Kar ruj'a. Nah, ayo. Baik. Terus. Baik. 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 Ya. Alhamdulillah. Nasfa'am ibla iklam. Sama juga lam ifa siapa lagi? Ya. Masuk mim. Ilam. Ya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. 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 Ya, ti'ah. Hamzah ha mati. Khati'ah. Aywa. Itu alif lam syamsiah itu kan. Uztro ya. Falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah. Baik. Wasjud. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jud waqa. Wasjud waqtarib. Kan lah. Wasjududu. Satu jud aja. Wasjududu tak mau. Wasjud. Ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jud. Wasjud waqtarib. Jud waqa. Ya. Jud kalau. Ya. Wasjud waqtarib. Jude juga. Jude. Tak apa tuan, cuba.
Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanya tuan. Bukan saya nak tanya macam ni. Tanya cuba mencubanya bagus. Kita nak cuba bukan rasa malu ke tidak. Rasa memang kita nak cuba. Tu yang bagus. Itu kita tanyalah pada tuan-tuan ya. Mana dapat mencuba dan maknanya jangan segan silu. Salah tetap salah. Yang salah tu kita betulkan. Mudah-mudahan. Itu yang saya minta lah. Kalau bukan tak mencuba, tak malu. Ramai orang ni saya tak baca. Besok saya tak mau baca lah. Jangan. Itu satu pengalaman atau pelajaran kita membina bacaan Quran ini dengan baik. Itu ya. Kita berdepan dengan orang siapa pun salah tetap dibaca balik. Maknanya itu tak salah. Maknanya kita mesti mendapat pahala. Ya, dapat kita 10 kebaikan katakannya. 10 kebaikan dan 20 kebaikan dalam bacaan kita. Ya. Sambil tak tahu kita satu kita pahala kita belajar dan pahala lagi sebut tadi yang betul dapat dah 2 pahala. Ya, mudah-mudahan jangan bimbanglah. Kita tidak segan pada siapa-siapa, seganlah pada Allah Taala. Itu je ya, insya-Allah. Baik. Wallahu alam. Jadi kita tutuplah kita punya majlis kita dalam baca Quran tarakannya. Insya-Allah kita di bulan Ramadan akan datang kalau kita jumpa sama-sama lagi untuk kita bertelaki untuk membagi apakah bacaan-bacaan yang kita belum sempurna yang sambungkan kita untuk jadikan sebagai bacaan yang untuk dibawa ke pengadilan Allah Ta'ala supaya kita mendapat syafaatnya dalam membaca Quran dengan adanya syafaat Nabi dan kita dapat dah menjalani kehidupan akhirat dengan baik insyaAllah ya. Baik. Allah alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyil karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سلامة وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل وقف من القرآن وقاية ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.